Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana masih diberi ruang untuk kita bertemu lagi dalam sesi pembelajaran kali ini. Murid-murid semua, hari ini insya-Allah Ustazah akan menyentuh berkenaan dengan solat kita ya. Jadi apa yang kita perlu ingat di sini ya, bahawa untuk menyempurnakan sesuatu solat tu perlulah kita menjaganya dengan baik. Okey. Sebelum daripada tu, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah dan diikuti dengan doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Baiklah murid-murid, jom kita lihat apakah tajuk yang akan dibincangkan pada kali ini. Oh ya murid-murid, tajuk hari ini adalah tajuk berkaitan dengan ibadah. Bila sebut je ibadah, dah tentu hari ini kita nak belajar tentang solat. Macam mana nak jadikan solat kita sempurna. Okey, jadi tajuk hari ini ialah solatku sempurna. Jadi jom kita belajar macam mana nak melengkapkan solat kita agar solat kita menjadi solat yang sempurna. Mari kita lihat apakah kandungan ataupun apakah objektif yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita lihat ya satu persatu. Okey, standard kandungan yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah memahami syarat wajib dan juga syarat sah solat. Kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan. Jadi itu yang kita nak tumpukan pada hari ini. Standard pembelajarannya apa dia? Apa yang akan kita perolehi? Apa yang murid-murid perlu perolehi? Okey, yang pertama murid-murid diharapkan dapat menerangkan syarat sah solat. Yang pertama ialah menerangkan syarat sah solat. Okey. Kemudian yang kedua, bila kita dah tahu syarat sah solat, dah tentu kita nak aplikasikan kepentingan syarat wajib dan syarat sah solat ni. Macam mana kita nak aplikasikan? Jom kita lihat bersama-sama. Baiklah murid-murid, bila kita sebut solat, kita perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan solat. Solat ni adalah doa, Solat ni dikatakan juga sebagai doa, iaitu solat merupakan ucapan dan juga perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri ataupun disudahi dengan salam. Okey. Ucapan dan perbuatan yang diawali ataupun dimulai dengan takbiratul ihram dan akhirnya diakhiri dengan salam.
Maknanya penutup pada solat ni adalah salam. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan solat. Jadi murid-murid, apa dia solat? Solat ialah perbuatan dan juga ucapan ataupun ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jangan lupa ya murid-murid, bila sebut solat apa? Kalau kata solat doa. Betul ke? Betul juga. Tapi menurut istilahnya, tadilah yang Ustazah dah bincang tadi kan, yang Ustazah dah sebut tadi, iaitu perbuatan ataupun dan ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini dia solat. Macam ni lah rupa orang solat. Jadi kita pun kena solat macam ni lah. Okey. Okey murid-murid, jom kita tengok syarat sah, syarat wajib solat ya. Apa dia? Syarat wajib solat. Okey, kita nak tengok ya, apakah dia syarat wajib solat? Okey, syarat wajib solat ini sangat penting kita ketahui kerana ia menjadi kewajipan kepada kita untuk menjadikan solat kita itu adalah solat yang sempurna. Okey. Jom kita tengok satu persatu ya. Okey murid-murid, lihat di sini. Syarat wajib solat yang pertama ialah Islam. Maknanya di sini orang yang wajib mendirikan solat itu ataupun orang yang wajib menunaikan solat itu hendaklah orang yang beragama Islam. Tidak lain, tidak bukan orang yang beragama Islam. Boleh ke orang bukan Islam solat? Tak wajib pada dia. Kan? Jadi bukan kewajipan kepada orang bukan Islam, tapi kita sebagai orang Islam wajib solat. Okey, yang kedua, orang yang dikatakan termasuk dalam orang yang wajib solat ni adalah orang baligh. Apa dia baligh tu Ustazah? Ya, baligh ialah cukup umur ataupun sampai umur. Bila dah cukup umur, bila dah sampai masa baligh ini, maka wajiblah solat. Baligh ini ialah dah sampai masanya, dah dia boleh membezakan benda-benda yang baik, benda yang buruk, dah dia dah boleh dipertanggungjawabkan kewajipan ke atasnya, maka itu dikatakan baligh. Baligh ni dapat kita ketahui melalui tanda-tanda kepada seseorang itu. Tanda-tandanya apa? Nanti kita akan bincang tajuk yang seterusnya. Apakah tanda-tanda baligh? Untuk hari ini Ustazah hanya nak bincangkan syarat wajib solat. Okey? Okey, murid-murid nak tahu tak syarat yang seterusnya? Nak? Okey, okey murid-murid nak tahu kan? Okey, jom kita tengok. Syarat wajib solat yang seterusnya ialah ini dia. Berakal. Apakah dia berakal? Orang tu ada akal ke? Berakal ni ialah dia orang tu sedar. Maknanya dia tahu apa yang dia nak buat. Dia boleh beza baik buruk. Kemudian dia ingatannya baik. Dia tak adalah gila, tak adalah pengsan, ya. Kalau orang gila tu adalah tidak wajib ke atas mereka menunaikan solat. Kenapa? Yalah, orang gila dia tahu ke macam mana dia nak solat. Kalau dia tahu pakaian yang dia guna, pakaian yang dia pakai untuk solat tu bersih ke tak? Dia boleh tahu tak ada najis atau tidak pada diri dia. Semua tu kena ambil kira. Kenapa? Sebab nanti kita akan belajar bab yang seterusnya. Okey, jadi murid-murid kena ingat ya bahawa
Islam baligh berakal inilah yang mensyaratkan ataupun yang menjadikan syarat seseorang itu wajib menunaikan solat. Jadi dikatakan bahawa Islam baligh dan berakal ini menjadi syarat tertentu yang mewajibkan seseorang itu solat. Maknanya kalau ketiga-tiga ni ada, maka wajiblah solat. Kalau tak solat, boleh berdosa. Okey. Kalau tidak solat, maknanya dia mengundang dosa. Kalau tak solat, dia berdosalah. Tanggunglah dosa tu kan. Ingat ya murid-murid, 3 perkara ni adalah syarat wajib solat. Ya murid-murid, seterusnya kita nak lihat apakah yang akan kita pelajari pada hari ini. Tadi kita dah tahu apakah dia syarat yang mewajibkan seseorang itu solat. Kali ini kita nak tahu apakah syarat yang menyebabkan solat kita sah. Sah ni apa? Diterima. Maknanya syarat solat kita diterima. Kalau kita tak tahu syarat ni, macam mana kita nak solat? Sebab kita tak tahu. Jadi bila kita tak tahu, kita kena belajar. Jadi hari ni kita akan pelajari syarat sah solat. Okey, apa dia syarat sah solat? Syarat sah solat yang pertama, hendaklah tahu masuk waktu. Kita hendaklah tahu masuk waktu solat. Kalau tak tahu masuk waktu solat, macam mana nak solat? Nampak tak? Betapa pentingnya tahu masuk waktu solat. Okey. Allah, Ustazah, nak tahu waktu solat tu macam mana? Susah ke? Tak susah. Sekarang ni zaman moden. Kita dah ada alat untuk mengetahui waktunya. Itu dia. Ada jam. Sekarang ni kan ada jam. Jadi kita gunalah jam tu untuk mengetahui dah masuk waktu solat ataupun tidak. Kan? Susah? Tak susah. Okey. Seterusnya, syarat sah solat yang kedua, hendaklah suci daripada hadas kecil dan besar. Maknanya tubuh badan kita ni hendaklah suci. Maknanya tidak ada hadas kecil, tidak ada hadas besar. Ya. Maknanya bersih daripada hadas tu. Suci daripada hadas besar. Suci daripada hadas besar ni macam mana? Ataupun suci daripada hadas kecil ni macam mana? Kalau suci daripada hadas kecil, ambil wuduk. Dan kalau hadas besar macam mana? Mandi wajib lah. Kan? Bila kita berhadas besar, untuk melakukan amal ibadah, kita kena mandi wajib. Kalau nak bersihkan, nak bersuci daripada hadas kecil, macam mana ya Ustazah? Ambil wuduk. Wuduk adalah mengangkat hadas kecil. Okey, faham semua? Okey, faham. Alhamdulillah. Okey, yang ketiga, itu suci daripada najis pada tubuh badan, pakaian dan juga tempat. Kita kena ingat ya, kita nak solat, kita nak menyembah Allah, kita nak menghadap pencipta kita. Jadi, hendaklah kita ni dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci daripada apa-apa najisnya. Tak ada najis pada pakaian, tidak ada najis pada tubuh badan dan tidak ada najis pada tempat kita nak solat. Makna najis tak ada. Bebas daripada najis. Maknanya, bila sebut bebas daripada najis, maknanya kita berada dalam keadaan bersih. Pakaian kita bersih. Tubuh badan kita bersih. Tempat kita nak solat juga bersih. Okay? Itu sangat penting. Ni tengok ni. Orang ni mendirikan solat. Semuanya dalam keadaan bersih. Tempat
solat dia bersih. Okey, tubuh badan dia bersih. Pakaian juga bersih. Okey, ada lagi tak syarat sah solat? Ada. Okey, yang keempat iaitu menutup aurat. Ini sangat penting ya untuk melaksanakan ataupun menjalankan ibadah solat. Yang pertama hendaklah menutup aurat. Kalau tak tutup aurat tak sah solat kita. Okey. Okey, menutup aurat. Berpakaian yang menutup aurat lah. Kita dah tahu had aurat lelaki macam mana, had aurat perempuan macam mana kan. Jadi ni ada gambar dia tutup aurat dia. Sebab apa? Menutup aurat ini menjadi syarat sah untuk mendirikan solat. Jadi tak boleh main-main lah. Bukan boleh nak solat suka hati je. Rambut nampak sikit. Kemudian baju koyak dekat mana? Dekat lutut. Tak boleh lah macam tu. Baju pula dah seluar koyak dekat lutut. Tak boleh lah nampak aurat kita kan. Jadi tak sah solat tu. Okey, seterusnya ada lagi tak? Ada lagi seterusnya. Syarat sah solat yang seterusnya hendaklah menghadap kiblat. Kiblat kita kat mana? Sekarang kiblat kita dah tahu kiblat kita menghadap arah Kaabah. Jadi tidak sah solat kalau kita tidak menghadap arah kiblat. Membelakangkan kiblat tak sah lah solat sebab dia adalah syarat sah solat. Okey, boleh faham ya murid-murid semua? Okey, ingat kita ada syarat sah solat. Yang pertama tahu waktu solat. Maknanya tahu dah masuk ke belum waktu solat. Yang kedua, hendaklah suci daripada hadas kecil dan besar. Yang ketiga, suci daripada najis pada pakaian tubuh badan serta tempat kita nak solat. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, menghadap kiblat. Ada 5 syarat yang menyebabkan atau menjadi sahnya solat. Baiklah murid-murid. Jadi daripada apa yang telah kita pelajari tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahawa kita kena tahu apa dia syarat wajib ataupun syarat-syarat yang mewajibkan seseorang itu solat. Ini sangat penting. Ada 3 kan? Iaitu Islam, baligh, berakal. Kemudian bila kita dah tahu syarat wajib, kita kena tahu pula dia apa syarat sah solat. Ada 5 syarat sah solat tadi. Yang pertama, tahu dah masuk waktu. Betul. Yang kedua, suci daripada hadas kecil dan besar. Yang ketiga, suci daripada najis pada tubuh badan, pakaian serta tempat kita nak solat. Yang keempat, menutup aurat. Okey, dan yang kelima, menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini, kiblat kita adalah Kaabah. Kaabah ni letaknya di mana? Di Mekah. Okey, jadi itu saja apa yang Ustazah nak sampaikan pada hari ini. Ustazah harap semua murid-murid dapat mengingati apakah dia syarat wajib solat dan juga syarat-syarat sah solat supaya solat yang kita laksanakan menjadi solat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, oleh kerana masa pun dah menghampiri penamatnya. Jadi akhir kata Ustazah ingin menegaskan sekali lagi di sini bahawa mempelajari ilmu tentang solat ini sangatlah penting supaya kita dapat melaksanakan ibadah solat kita dengan sempurna. Okey. Itu saja yang saya akan sampaikan pada hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.
Sehingga kita jumpa lagi insya-Allah. Okey, terima kasih semua.